Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga. Baik, saya nak testing mikrofon. Mikrofon dia okey ke tidak? Ya. Tak ada suara. Tak ada suara ya. Ada audio tak? Boleh dengar tak? Tak ada audio. Okey, tak apa. Ada audio. Terima kasih. Okey. Jadi saya tak boleh dengar audio sebab ada setting baru. Okey. Jadi hari ini saya sudah mendapat bantuan daripada pihak tertentu untuk mengadakan satu live dengan visual yang lebih elok lah. Jadi saya harap ini dapat membantu sedikit. Dan saya nak bincangkan seperkara, iaitu khususnya ya, apabila saya melihat ya satu kenyataan yang telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, yang amat saya setuju. Ya, jadi dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin berlagak agak sombong ya, seolah-olah boleh menang, kononnya boleh menang pilihan raya ya. Dan Tun ada sebut ya, kita perlu mendengar suara rakyat yang memang hendak penyatuan ya, kerjasama untuk kalahkan UMNO. Sebenarnya ini saya dah sentuh, ya. Saya dah beritahu. Okey, bila kita buat ya kajian orang ya, benda ni memang banyak dibuat pada PRU14, kajian online ya, undian online dan sebagainya, memang banyak dibuat khususnya oleh PH, dan tahun ni anda lihat mereka tak buat. Jadi sebenarnya mereka dah tahu, okey, keputusan tidak memihak kepada mereka. Tetapi apabila saya membuat satu eksperimen dengan beberapa pihak, dan kami menggunakan setakat hari ini sudah 7 saluran digunakan untuk membuat undian-undian online ya, dan di dalam semua saluran ini kami telah telah menggabungkan Perikatan Nasional dengan GTA. Kami mendapati ada sambutan luar biasa. Jadi kita tak kira lah saluran apa, saluran pro PH ke, saluran pro barisan ke, saluran pro GTA ke, semua keputusannya hampir sama. Sebab protokol Facebook adalah sedemikian rupa, apabila kita lakukan undian, dia automatik dia akan pancarkan sama rata supaya untuk memastikan undian itu adil ya, dia tidak hanya menumpu kepada pengikut anda. Jadi ini menunjukkan, ianya sebenarnya satu petanda yang tidak boleh ditolak tepi. Ini menunjukkan atau memberi satu idea apakah sentimen rakyat. Jadi kita lihat salah satu penjelasannya ialah rakyat tak kisah ya, perikatan dia suka ke tak suka, GTA dia tak suka ke dia suka. Apabila dia melihat dua gabungan yang bersatu padu untuk memerangi musuh bersama, iaitu UMNO, mereka melihatnya sebagai satu petanda baik, sebagai satu landasan kestabilan, kerana rakyat dibelengui dengan masalah kestabilan selama ini disebabkan beberapa langkah seperti langkah Sheraton, langkah Royal Chulan dan sebagainya yang telah memporak-perandakan politik negara. Jadi rakyat ingin melihat gabungan-gabungan besar ni bekerjasama membentuk satu bumbung yang lebih besar untuk meminimalkan risiko
perkara sebegini berulang. Jadi itu mungkin penjelasan yang terbaik mengapa tiba-tiba bila kita gandingkan perikatan dengan GTA ia meletup, ya. So rakyat sebenarnya dia tak, sekarang ni dia tak kisah sangat siapa, yang penting bekerjasama, okey, untuk memastikan atau memudahkan pembentukan kerajaan stabil. Jadi kalau dulu nak gaduh tak apa, dulu nak tikam menikam tak apa, dulu nak sela menyela tak apa, sekarang ni dah nak masuk penamaan calon, kalau Muhyiddin masih lagi nak main tarik tali dengan Tun Mahathir, maka Muhyiddin dikira tidak bijak lah, kurang bijak, ya. Bukan Tun merayu, sebab Tun pun faham benda ni, ini bukan rayuan, ini adalah untuk memastikan kemenangan, ya. Penyelesaian ada depan mata, boleh menang ataupun boleh mendapat kerusi banyak, sebab result ada, ya. Indikasi daripada undian online ada, segala indikator menunjukkan BN akan kena belasah teruk. Tetapi bezanya jika GTA dengan Perikatan tidak bergabung, ya, masing-masing pencapaian dia walaupun boleh dapat kerusi tetapi tidaklah sebanyak yang boleh didapat secara jumlah jika bergabung. Contoh GTA dapat 25, PN contohlah, ini saya petik je lah, dapat 30, jumlahnya 55, tetapi jika bergabung ia akan jauh melebihi 55. Apa yang kita dapat mungkin boleh mencecah 80. Silap-silap bentuk kerajaan, ya. Rakyat sekarang dia pentingkan kestabilan, rakyat dah muak dengan Barisan Nasional. Tetapi jika GTA dan Perikatan tidak kerjasama, GTA akan rugi, Perikatan akan rugi, Pakatan tak usah cerita, dia pun tidak akan ke mana. Dia, kita jangka maksimum pun dia akan dapat dalam maksimum 50 lebih ke atau 60 kerusi, ya. Dan barisan memang kena teruk. Jadi kerjasama ni amat penting. Dan kalau tahap ini Muhyiddin masih nak main tarik tali, masih nak kutuk mengutuk, atau kata atau ada pihak dalam Perikatan contohnya dia kata Mahathir merayu, ini adalah satu kebodohan. Sebenarnya Perikatan sendiri amat memerlukan Tun Mahathir. Dan kalau anda lupa, masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia ada meminta sokongan Tun Mahathir, ya. Jadi Muhyiddin jangan cuba nak perdaya rakyat, Perikatan tidak akan ke mana, okey. Kita perlu kerjasama, okey. Jangan jadi sombong, okey, sombong yang tak tentu hala, yang tidak akan mendapatkan manfaat kepada sesiapa, okey. Sekarang lagi yang saya nak beritahu adalah, saya ada tonton satu video yang tengah tular yang menceritakan perkara yang telah saya ceritakan beberapa kali, iaitu kemungkinan Pakatan dengan BN kerjasama selepas PRU. Jadi itu pun undian sudah dibuat, dan undian menunjukkan lebih 80% atau mencadangkan lebih 80% rakyat Malaysia percaya atau tidak tolak kemungkinan Zahid dan Anwar akan kerjasama. Jadi saya tidak tahu akan berlaku kerjasama ke tidak, tetapi kemungkinannya tinggi ada percubaan. Walaupun saya jangka Pakatan dengan BN tidak akan dapat kerusi yang cukup untuk bentuk kerajaan atau untuk mampu meyakinkan pihak lain untuk bersama mereka, contohnya GPS, dia tidak akan dapat cukup. Tetapi tetap percubaan saya fikir akan dilakukan, ya. Tidak mustahil, kerana banyak insiden-insiden kerjasama Zahid dengan Anwar, okey. Bermula dengan sebelum PRU 14, ya. Secara rahsia Zahid ada janjikan sokongan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional terhadap Anwar tanpa pengetahuan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional atau majoriti MP BN, ya. Ini jadi bila mereka dengar press conference Anwar yang dakwa, ya, masa Tun masih menjadi Perdana Menteri, kononnya Anwar ada sokongan majoriti, MP BN ramai terkejut. Kemudian Zahid menipu istana, kononnya semua MPBN sokong Anwar. Zahid menzahirkan sokongan terhadap Anwar walaupun beritahu no Anwar no DAP. Jadi ini pun telah mengejutkan ramai MP BN.
Kemudian kita tahu ada rakaman audio yang menunjukkan dengan jelas kerjasama sulit antara Anwar dengan Zahid, dan Zahid telah mengaku bahawa audio itu sah. Malah surat kepada istana pun Zahid sudah mengaku ianya sah. Jadi semua ni adalah petanda-petanda akan berlaku kerjasama, ya. So ini bukannya satu yang direka, ini adalah petanda-petanda akan berlaku kerjasama. Jadi saya rasa rakyat sudah buka mata dan rakyat tahu what is going on, dan rakyat sedang menilai bukannya siapa yang akan menang. Dia cuma tidak hendak Barisan Nasional, dia tidak hendak Anwar Ibrahim. Jadi rakyat akan melihat kepada gabungan-gabungan lain dan mereka ingin kestabilan, sebab selama ini isunya adalah kestabilan. Untuk meyakinkan rakyat, the first thing you have to do is tunjukkan gabungan-gabungan sendiri akan bekerjasama untuk bentuk gabungan yang jauh lebih besar. Jadi rakyat akan teruja, rakyat akan berani untuk undi gabungan yang jauh lebih besar itu. Is common sense. Saya cuma khawatir Muhyiddin terlalu bongkak, terlalu berangan-angan tinggi, dan dia hendak cuba menang dengan mencalonkan contohnya 222 calon. Akhirnya tidak akan menang. Dijangka perikatan maksimum pun dia boleh 40 kerusi, ya. Jadi dia tidak akan menang. Tetapi yang saya khawatir, Muhyiddin ni dulu sebelum PRU 14 pun dia menentang dengan keras kleptokrat, tetapi oleh kerana nak jadi Perdana Menteri, dia bekerjasama bersubahat dengan Zahid. Pada masa itu ketika langkah Sheraton, tiba-tiba dia ubah prinsip dia. Tidak ada masalah nak kerjasama dengan kluster mahkamah. Kemudian hari ini dia beritahu BN adalah musuh utama. Jadi saya tak terkejut apabila oleh kerana sekarang dia berangan-angan tak suk nak jadi Perdana Menteri, tiba-tiba keputusan PRU 15 perikatan tidak mendapat jumlah kerusi yang diidamkan, mungkin dapat 40 ke 35. Tiba-tiba saya tak terkejut Muhyiddin akan bersetuju kembali kerjasama dengan kleptokrat. Jadi untuk Muhyiddin nak menang atau perikatan nak menang lebih kerusi, dia terpaksa bergabung sebab tidak, rakyat tak percaya. Rakyat tak percaya bahawa dia tidak akan melakukan pengkhianatan kembali. Rakyat nak lihat satu gabungan yang kuat dan Muhyiddin menyertai gabungan itu, dan rakyat tak nak dengar dia nak jadi Perdana Menteri, baru rakyat percaya. So it's common sense, Muhyiddin tidak mungkin boleh jadi calon Perdana Menteri, dan Muhyiddin perlu kerjasama untuk menumbangkan UMNO. Jadi cadangan saya, kerjasama dulu, tak payah cerita babak Perdana Menteri, menang dulu, lepas itu baru cerita dalam gabungan kerjasama GTA dengan perikatan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Jadi itulah ulasan saya. Saya tidak akan mengambil soalan hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.